Kita masih berada dalam bab ilmu ataupun babul ilim, dalam bab yang khusus ataupun kitabul ilim dalam Sahih Bukhari. Disusun pertama kitabu badil wahyi, bab permulaan wahyu, kemudian diikuti dengan kitabul ilim, iaitu membicarakan tentang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan limpahan kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala, atas segala nikmat dan limpahan kurniaan daripada Allah. Kita sama-sama pada malam ini dapat berkumpul dan kita dapat berhimpun untuk sama-sama kita berada dalam majlis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, majlis ilmu. Mudah-mudahan kita mendapat rahmah dan maghfirah dan ganjaran yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala atas komitmen kita untuk hadir dalam majlis yang mulia seperti ini. Majlis zikir, majlis yang menambahkan ilmu pengetahuan, majlis yang menempah tempat untuk kita ke syurga Allah Subhanahu wa taala dengan mudah. Dan pada malam ini seperti biasa kita sambung pengajian kitab ringkasan Sahih Al-Bukhari. Hadis yang terakhir, kita masih berada dalam bab ilmu ataupun babul ilim, dalam bab yang khusus ataupun kitabul ilim dalam Sahih Bukhari. Disusun pertama kitabu badil wahyi, bab permulaan wahyu, kemudian diikuti dengan kitabul ilim, iaitu membicarakan tentang ilmu. Bila sebut tentang kelebihan ilmu ni luas ataupun banyak hadis-hadis yang dimasukkan oleh Imam Bukhari, hadis-hadis yang berkaitan dengan cara penyampaian ilmu. Itu cara yang disampaikan oleh Nabi SAW, ilmu dan wahyu kepada para sahabat. Dan begitu juga dalam hadis dikumpulkan menunjukkan bagaimana cara para sahabat menerima ilmu daripada Nabi dengan pelbagai cara. Dan kepelbagaian cara penyampaian ilmu ini berdasarkan kemampuan para sahabat yang menerima ilmu itu. Dan kepelbagaian ilmu ataupun cara yang digunakan oleh Nabi SAW atas dasar-dasar sebab untuk menyampaikan ilmu itu lebih difahami. Ada kategori Nabi soal jawab. Nabi bertanya, bukan Nabi nakkan soalan, tetapi Nabi nakkan intibah, awareness ataupun attention daripada murid-murid dalam kalangan para sahabat. Ataupun bila Nabi bertanya, interaksi. Bukan Nabi seorang bercakap. Kadang-kadang Nabi mengajar interaksi dua pihak. Itu juga disebutkan cara yang disampaikan oleh Nabi SAW. Dan hadis terakhir cerita tentang 3 orang yang datang ke majlis ilmu. Nabi kata ada 2 orang masuk dalam majlis ilmu, dua orang meneruskan hajatnya untuk join majlis ilmu, dan seorang lagi dia balik. Dan Nabi SAW sebut yang seorang itu dia nak duduk depan. Dia nak dapatkan fadilat majlis ilmu, duduk kat depan.
Seperti mana kita sebutkan dalam perbincangan yang lalu, hadis ini menunjukkan tentang fadilat majlis ilmu mereka yang berada yang paling dekat dengan penceramah. Ini fadilat dia sama macam orang yang solat berjemaah. Saf pertama ada fadilat khusus, ada fadilat ataupun bonus yang cukup besar. Maka Nabi kata ada seorang ni, yang 3 orang tadi, dia masuk nak join majlis ilmu, yang 2 tu cari tempat, yang lagi seorang pergi balik. Yang seorang ni dia berusaha untuk duduk depan. Dia berusaha cari tempat-tempat yang kosong. Last dia jumpa, dia duduk. Yang kedua, dia segan nak ke depan, takut menyakiti orang lain ataupun mengganggu konsentrasi ataupun keselesaan orang lain, maka dia tak duduk depan, dia duduk kat belakang. Jadi Nabi kata yang berusaha untuk duduk kat depan ni, maka fa'awahullah, maka Allah tempatkan dia di tempat yang mulia. Maksudnya usaha dia bersungguh-sungguh tu nak duduk depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nak dengar ilmu yang disampaikan oleh Nabi ataupun tok guru, maka fa'awahullah, maka Allah tempatkan dia dalam pahala yang besar, ganjaran yang besar. Dan manakala yang seorang lelaki tu dia malu nak ke depan, malu nanti orang marah dia, malu orang kecil hati, malu nanti, yalah, ada orang dia tak suka exposure. Ada orang ni dia tak suka nak, kalau datang duduk belakang, tak nak duduk depan. Ada orang jadi macam tu. Tapi dia datang, tetap hadir majlis ilmu. Jadi maka dia malu, dia pilih untuk duduk belakang. Maka dalam hadis tu sebut fastahya minallah. Ya. Fastahyahullah, fastahyallahu minhu. Maka Allah pun malu terhadap dia. Sebab dia malu, dia maksudnya walaupun dia tak sehebat orang yang selamba tadi duduk depan, tapi sebab sikap malunya itu Allah malu dengan dia. So malu ni, kita tak boleh kata sifat malu Allah ni, ya, Allah ni sifat malu macam kita ni tak ada. Ya. Jadi ulama takwilkan malu tu apa? Allah memberi dia, ataupun Allah malu nak menolak kedudukannya yang tinggi. Sebab dia malu untuk menyakiti orang lain, malu untuk mengganggu orang lain, maka Allah malu untuk tidak menempatkan dia di tempat yang baik, iaitu tempat yang penuh pahala dan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi perasaan malu tu, iaitu fastahyallahu minhu, Allah malu dengannya, tak boleh kita ambil secara zahir. Ya, kita tak boleh ambil secara zahir, maka kita perlu terjemahkan dalam bentuk maksud hadis tu apa. Maksud hadis, macam contoh hadis, setiap 1/3 malam Allah turun daripada langit. Turun tu tak boleh kita kata turun macam imam turun daripada mimbar. Tak boleh. Tak boleh kita kata Allah turun macam kita turun daripada tingkat atas ke tingkat bawah. Tak boleh, itu turun makhluk. Tapi nuzulullah, ya, Allah turun perlu ditakwilkan supaya manusia faham maksud konteks hadis tu. Imam Baihaqi kata maksudnya, ya, bukan turun hakiki, tapi maghfirah Allah, rahmat Allah yang turun. Jadi malu tu bukanlah malu Allah ni pemalu menyorok, tak ada. Itu makhluk. Makhluk malu ni ada kelemahan. Kalau kita samakan makhluk malu Allah dengan makhluk ni, dengan makhluk Allah dengan makhluk ni, seumpama kita meletakkan sifat kelemahan pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maksudnya macam contoh istihya, Allah malu ni maksudnya apa nak cakap bahasa Melayu tuan-tuan? Kemurahan Allah tu lebih tinggi. Kemurahan Allah tu tinggi. Dia tak nak mengganggu orang lain. Ya. Yang ketiga balik. Yang ketiga dia balik, dia berpaling daripada majlis ilmu, maka fa'aradallahu anhu. Allah pun berpaling daripada dia. Tapi maksud berpaling ni bukan berpaling benci, tidak. Berpaling, ulama-ulama hadis kata Allah tak bagi dia pahala. Rugi kat situ lah. Seperti mana saya jelaskan pada pengajian yang lalu, bukanlah berpaling tu Allah berpaling daripada dia maksudnya meninggalkan majlis ilmu ni berdosa. Tak boleh. Kalau macam mana kalau orang majlis ilmu dekat Masjid Al-Falah ni tiap-tiap hari ada kelas ilmu, tiba-tiba ada orang tu balik, tak ada apa-apa keuzuran pun, tak ada emergency, tak ada urusan, saja nak balik, adakah dia berdosa? Takkan berdosa kot.
Betul tak? Jadi kuliah ni adalah pilihan. Siapa nak hadir, dia hadir. Kalau yang hadir, macam tadilah, dapat pahala. Pahala dan kedudukan yang tinggi yang Allah bagi kepada dia. Sama ada dia yang pertama ataupun yang kedua. Manakala yang balik, dia berpaling daripada majlis ilmu, maka Allah berpaling daripada dia. Maksudnya dia tak dapat pahala. Itu je lah, bukan dosa ya. Jadi ramai yang salah faham, dia menggunakan hadis ni. Dia kata datang kuliah ni wajib. Ya, kalau siapa berpaling daripada kuliah, Allah berpaling daripada dia. Itu maksudnya berdosa. Tak. Ya, kalau kita nak faham maksud hadis yang sebenar, tak boleh kita terjemah ikut suka hati kita. Faham hadis, kena lihat bagaimana ulama mentafsirkan hadis ini. Sama juga seperti Al-Quran. Kalau kita tafsir hadis ikut pemahaman kita sendiri, bermakna kita macamlah orang liberal lah tuan-tuan. Orang liberal, dia tafsir Al-Quran ikut suka dia. Dia tafsir hadis ikut suka dia. Bukan tafsir hadis, dia suka tolak hadis yang tak kena dengan hawa nafsu dia. Jadi kalau kita tafsir hadis ikut suka hati kita, tak ada disiplin ilmu. Kalau kita tafsir Al-Quran tak ikut disiplin ilmu tafsir ataupun usul tafsir, maka kita dengan liberal lebih kurang sama lah. Tak ada beza tuan-tuan. Ya. Jadi hadis ni bukan bermakna sesiapa yang meninggalkan majlis ilmu berdosa. Tidak. Kecuali kalau majlis ilmu tu fardu ain. Dan dia tak reti fardu ain. Tak reti nak solat. Tak reti tentang hukum hakam puasa. Perkara yang membatalkan. Dia tak tahu. At least tentang 5 rukun iman ni dia tak tahu. Ataupun zero. Ataupun half-half. Orang macam ni dia wajib hadir kelas fardu ain untuk lengkapkan agama dia. Tapi kalau belajar hadis Bukhari, tafsir, al-hikam, tasawuf, itu sunat. Itu bukan ilmu fardu ain. Tapi digalakkan untuk kita tambah lagi ilmu supaya kita lebih faham agama kita, supaya kita lebih faham dan lebih menghayati agama kita yang sebenar. Baik, kita masuk hadis yang ke-53. An Abi Bakar radhiyallahu anhu qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala ba'irihi wa amsaka insanun bi khitamihi wa bi zimamihi thumma qala ayyum yawmin hadha. Hadis ni kita baca sikit-sikit. Baik. Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau berkata, dia menceritakan qa'ada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam satu hari duduk di atas tunggangan, iaitu di atas seekor unta. Iaitu satu hari. Bila hari itu tuan-tuan? Dalam hadis, dalam syarah hadis dia kata pada hari raya Korban, Yaumun Nahar di Mina. Ketika itu Nabi berada di Mina dan pada 10 Zulhijjah pada hari itu. Dan Abu Bakar cerita pada hari itu Nabi dia naik unta. Masa tu buat haji tuan-tuan. Ya, Nabi duduk di atas unta. Wa amsaka insanun, ketika Nabi naik di atas unta, wa amsaka insanun bi khitamihi, ada seorang sahabat yang pegang tali pacuan unta tu. Nak jagalah, takut nanti unta tu melia ataupun pergi jauh akan mencederakan Nabi. Maka ada seorang sahabat yang ditugaskan untuk bawa unta tu untuk khidmat pada Nabi SAW. Siapakah sahabat itu? Iaitu Bilal radhiyallahu anhu, ya. Muazzin yang pertama, muazzin Nabi yang pertama di Madinah. Baik. Kemudian thumma qala ayyu yawmin hadha. Nabi pun ketika Nabi berjalan naik tunggangan tu, maka Nabi bertanya. Nabi tanya pada para sahabat yang sama-sama pergi buat haji tu, dia kata, hari ni hari apa? Bukan Nabi tak tahu, Nabi tahu hari apa. Dan sahabat tahu, Nabi tahu hari ni hari apa. Tapi tahu tak cara macam cikgu-cikgu tanya kan? Okey, 2+2 apa? Kita tahu. Cikgu tanya tu bukan dia nakkan jawapan, dia nak test kita. Dia nak kita buka mata, ngantuk. Dia tahu, dia lebih tahu daripada kita tuan-tuan. 2x2 berapa? 4. Tapi dia tanya kita pasal apa? Ada sebab lah. Macam tu lah Nabi kata, ayyu yawmin hadha, hari ni hari apa? Fasakatna. Ya. Para sahabat senyap. Para sahabat tak jawab. Ya, sebab sahabat tahu Nabi tanya ni bukan nak dapatkan maklumat, tetapi ada something yang Nabi nak sampaikan.
Baik, fadhannanna annahu sayusammihi siwasmih. Dan kami sangka Nabi akan menamakan hari ini dengan hari yang lain. Hari ini siapa tak tahu? Yaumun Nahri atau hari raya Aidul Adha. Semua tahu. Kemungkinan sahabat-sahabat sangka dia kata Nabi tanya hari apakah ini, kemungkinan Nabi nak tahu, Nabi nak bagi tahu kita tentang nama lain. Dan sebalik penamaan itu, Nabi nak bagi tahu apakah rahsia di sebaliknya. Maksudnya sahabat tahu Nabi tanya soalan ni sebab Nabi nak bagi ilmu kepada para sahabat Nabi SAW. Baik. Qala alaysa yauman nahri? Qulna bala. Jadi tengok Nabi tengok sahabat semua senyap, tak cakap apa-apa tuan-tuan. Maka Nabi pun jawab, bukankah hari ini adakah hari korban ataupun Aidul Adha? Qulna bala. Maka kami pun jawab, ya Rasulullah, hari ini adalah hari korban. Ya. Dan Nabi tanya lagi, qala fa ayyu syahrin hadha? Maka Nabi tanya, bulan apakah ini? Para sahabat pun senyap juga lagi. Nabi tahu bulan tu bulan Zulhijjah. Tapi kenapa Nabi tanya? Dan mereka kata, fasakatna hatta zananna annahu sayusammihi bighairi ismih. Kami pun senyap. Dan para sahabat tak menjawab sebab mereka tahu Nabi tahu bulan ni bulan apa. Dan para sahabat menyangka Nabi tanya soalan ni sebab Nabi nak memberitahu sesuatu. Jadi mereka tak bagi maklumat pada Nabi. Mereka senyap dan mereka biarkan dan menunggu-nunggu apakah ilmu yang nak diberikan oleh Nabi SAW. Faqala alaysa bidzil hijjah? Nabi tanya lagi. Nabi tengok sahabat tak menjawab, senyap saja. Nabi pun faham. Sahabat faham apa maksud baginda SAW. Dan Nabi kata, bukankah bulan ini bulan Zulhijjah? Qulna bala. Sahabat pun menjawab, ya wahai Rasulullah, bulan ni bulan Zulhijjah. Seperti mana yang sedia maklum. Baik, selepas para sahabat menjawab, maka Nabi kata, qala fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum bainahum haram ka hurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha. Nabi SAW sebut, Nabi kata sesungguhnya darah-darah kamu dan harta-harta kamu dan maruah-maruah kamu di antara setiap kamu adalah haram. Nabi nak pesan, ya, sesungguhnya kita ni manusia hidup di dunia ini hidup secara harmoni sesama Islam. Darah kita haram untuk ditumpahkan. Tak boleh kita nak tumpahkan darah seseorang itu sesuka hati tanpa perkara yang hak. Begitu juga amwal, harta-harta kamu juga haram untuk dirampas dan diambil sesuka hati kecuali dengan keizinan. Ini Nabi nak terangkan bahawa Nabi nak terangkan tentang hak manusia. Biasa manusia bila cerita tentang hak Allah nombor satu, tapi hak manusia manusia kadang-kadang alpa. Dan Nabi selalu cakap tentang kebesaran Allah, hak Allah. Hak Allah apa? Tadi kita solat maghrib berjemaah, itu hak Allah. Buat haji, puasa Ramadan. Tapi hak manusia juga cukup ditekankan oleh agama Islam. Darah-darah kamu, harta-harta kamu dan maruah-maruah kamu. Ya. Jadi darah-darah kamu sekalian diharamkan. Sebab itu Allah mengharamkan pembunuhan. Harta-harta kamu diharamkan. Itu Allah mengharamkan pencurian, Allah mengharamkan penipuan, Allah mengharamkan riba, Allah mengharamkan apa lagi tuan-tuan? Rasuah, Allah mengharamkan rompakan. Haram, tak boleh. Wa aradakum, dan begitu juga maruah-maruah kamu diharamkan. Maka Islam mengharamkan perzinaan ataupun hubungan yang tidak ada hubungan perkahwinan ataupun perhambaan. Tapi zaman sekarang tak ada perhambaan. Dulu untuk menghalalkan hubungan ada dua saja, melalui perkahwinan ataupun perhambaan. Contoh, orang lelaki dia beli hamba perempuan. Bila perempuan tu menjadi hamba dia, maka wanita tu berhak dicampuri. Hukumnya macam isteri juga. Lahir anak, anak bin pada dia tuan-tuan. Tapi kan hamba dah tak ada. Hamba sudah tidak ada. Persoalannya, hamba boleh wujud lagi ke selepas ni? Ya. Ada orang dia nak buat satu reformasi tentang hukum fiqh.
Dia kata, okey kita belajar bab fiqah ni, kita buat susunan kitab fiqah baru. Perbahasan hamba-hamba ni kena buang lah, tak payah masukkan lagi. Kalau ngaji fiqah, cerita bab hamba ni kita skip saja. Saya kata balik, jangan. Ya. Dia kata, buat apa kita nak belajar? Hamba dah tak ada lagi dah. Sistem perhambaan dah pupus. Dah tak ada lagi. Saya kata, betul. Islam datang sebenarnya nak menghapuskan perhambaan. Tapi tak mustahil dia boleh datang balik. Dia boleh datang balik. Tak mustahil. Kalau kita buang, habislah khazanah kita. Baik katakanlah perhambaan tu tak datang lagi. Takkan berlaku lagi. Tapi at least ilmu lah. Pengetahuan yang kita kata. Tapi katakanlah one whole day, ya, kegemilangan Islam macam zaman Khulafa' ar-Rashidin menguasai dunia, tuan-tuan. Ya. Peperangan berlaku, memerangi syirik dan sebagainya, penawanan, pembukaan kota-kota, kita jadikan kota tu Islam. So tempat yang kita tawan tu, kalau ikut hukum fiqah, tanah-tanah tu jadi hak milik kita. Katakanlah macam zaman Sayyidina Umar, dia mendakluki satu kota yang bukan Islam. So kota tu maka menjadi Islam, maka tanah-tanah tu di bawah pemilikan penguasa dan tentera-tentera yang dapat menguasai itu. Dan bila Islam menguasai tempat tu, maka bagi dua pilihan. Yang Muslim nak masuk Islam, yang bukan Islam nak masuk Islam atau tak nak. Kalau tak nak, kena bayar cukai, jizyah namanya. Bebas, tak ada paksaan masuk Islam. Ya. Kalau tak nak masuk Islam tak apa, tapi kena bayar ufti, kena bayar jizyah, cukai. Tapi dalam masa sama jangan lawan, jangan duk tentang, jangan angkat senjata. Angkat senjata kena perang balik. Ya. Tapi bila tawanan tu tuan-tuan, berlaku penawanan, dia bukan tawan tanah, bukan tawan bangunan, tapi dia tawan dengan orang-orang sekali. So tawanan-tawanan perang ni dia boleh jadi hamba. Hukumnya, asalnya, kalau kita lihat daripada sejarah sampai zaman Nabi, hamba-hamba tu berasal tawanan perang. Let's say lah kalau berlaku peperangan, ya, wujud lagi sistem perhambaan, tak mustahil. Kalau jihad tu datang balik, bagaimana kita nak sebarkan Islam seluruh dunia, tapi kita sebarkan Islam bukan melalui peperangan saja, ya, tak ada. Ya, tapi kalau dibuat kita kena serang, kita lawan balik, kita balas balik serangan, kita dapat tawan tempat tu. Tawanan-tawanan perang tu adalah perhambaan. Tapi tetap Islam punya hukum asas tak digalakkan perhambaan. Katakanlah sistem perhambaan tu hidup balik, maka hukum hakam perhambaan tu dihidupkan balik, dan banyak hukum hakam yang menggalakkan kita supaya membebaskan hamba. Contoh nak bayar kafarah, kena bebaskan hamba, ini hamba, ada galakkan, dan banyak fadilat-fadilat yang ceritakan tentang pembebasan hamba. Ya. Jadi itulah Nabi kata, marwah kamu haram, maksudnya diharamkan penzinaan tanpa perkahwinan. Ya. Maka Nabi SAW kata semuanya haram, kahurmatikum, kahurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha. Seperti mana diharamkan, seperti mana haramnya ataupun kemuliaan pada hari ini, pada hari raya Korban, hari yang mulia, hari yang kebesaran, hari perayaan umat Islam. Yang mana hari Aidul Adha ni terletak dalam bulan yang mulia, fi syahrikum hadha, itu bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah salah satu daripada bulan haram, 4 bulan-bulan haram. Macam mana kita nak kenal bulan-bulan haram? Senang saja tuan-tuan, dia ada 4. 3 berturut-turut, 1 terpisah. 3 berturut-turut, 1 terpisah. Yang berturut-turut apa? Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram. 3 ni. Bulan 11, bulan 12, bulan 1. Ya. Yang terpisah 1 yang sekarang ni tuan-tuan, bulan Rajab. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Thani, Jumadal Awal, Jumadal Thani, Rajab. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Thani, Jumadal Awal, Jumadal Thani, Rajab. Ni bulan yang ke-7. Ke-8 bulan Sya'ban. Ke-9 bulan Ramadan. Ke-10 bulan Syawal. Ke-11 bulan Zulkaidah. Ke-12 bulan Zulhijjah. So 4 bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk sebarang pertumpahan darah. Tak boleh berperang. 4 bulan ni kita nak serang musuh tak boleh.
nak serang, ada 8 lagi bulan yang dibenarkan untuk serang musuh. Tetapi kalau hakikat orang Islam kena serang pada bulan-bulan haram, dia kena lawan lah. Yang maksudnya haram pertumpahan darah, kita siapkan tentera kita pada bulan haram, pergi serang musuh, tak boleh. Bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Nabi kata harta kamu, darah kamu, iaitu nyawa kamu dan maruah kamu diharamkan. Samalah pada bulan-bulan yang diharamkan ini, kamu tak boleh menumpahkan darah, ya, tak boleh kamu ambil hak orang lain dan macam-macam lagi. Itu tak dibenarkan, tuan-tuan. Jadi termasuklah bulan Syaban ni, tuan-tuan, bulan-bulan yang diharamkan, bulan yang penuh dengan fadilat. Bulan Rajab ni walaupun banyak hadis-hadis dhaif dan hadis-hadis palsu, tetapi yang sahih tu ada. Yang sahih cerita tentang fadilat bulan Rajab adalah bulan-bulan haram. Bulan-bulan haram, Nabi galakkan banyak berpuasa. Nabi kata, sumil hurma watruk. Nabi kata, puasalah pada bulan-bulan haram atau tinggalkan. Ataupun Nabi sebut dalam hadis sahih Muslim, Nabi menggalakkan banyak berpuasa pada bulan-bulan haram. Zulkaidah, Zulhijjah, lepas tu Muharram, Rajab. Ini 4. Jadi sebab tu kalau kita tengok orang-orang dulu ni, tuan-tuan, dia puasa straight Rajab, Syaban. Lepas tu dia masuk bulan puasa Ramadan, 3 bulan straight. Bulan Syaban ada hadis Nabi SAW ditanya oleh Usamah bin Zaid, wahai Rasulullah, kenapa engkau puasa pada bulan Syaban? Nabi kata, bulan Syaban ni Nabi banyak berpuasa sebab bulan tu orang lalai daripada ibadah. Antara bulan Rajab dan bulan Ramadan, bulan Syaban ni Nabi kata ramai yang lalai daripada ibadah, iaitu puasa. Nabi kata antara Rajab dan Syaban, ya, tengah-tengah ni orang lalai daripada puasa, ibadah. Maka Nabi banyak berpuasa supaya orang tak lalai. Ini menunjukkan bahawa Ramadan orang banyak berpuasa, Rajab banyak berpuasa sebab bulan haram. Maka bila dah lepas bulan haram, Syaban, okey, Syaban bukan bulan haram, tak puasa lah. Jadi Nabi nak hidupkan supaya orang semangat hidupkan ibadah pada bulan Syaban, maka Nabi puasa pada bulan Syaban. Jadi tak heranlah, tuan-tuan, orang-orang dulu puasa 3 bulan straight. Rajab, Syaban, Ramadan, 3 bulan. Ya. Jadi ada hadis ke Nabi puasa 3 bulan straight? Tak ada hadis yang nyata. Tapi puasa 3 bulan straight diharuskan. Sebab apa? Umumnya hadis banyakkan berpuasa. Banyakkan berpuasa termasuklah puasa penuh. Ya, tak boleh kita nak kelaskan, puasa sebulan Syaban Nabi tak pernah buat, habis itu bid'ah, haram, dosa. Tak. Walaupun mungkin tidak ada dalil yang jelas Nabi berpuasa sebulan, tapi diharuskan. Ulama kata boleh berpuasa sebulan penuh pada bulan Syaban, boleh berpuasa pada bulan Syaban dan Rajab penuh. Pasal apa? Berdasarkan galakan banyak berpuasa pada bulan-bulan Syaban. Dan di bulan Rajab dan bulan Syaban ada dua riwayat. Riwayat pertama, Nabi ada riwayat daripada isteri Nabi, Nabi puasa penuh Syaban. Ada satu riwayat. Dan satu lagi riwayat, Nabi puasa kebanyakan hari. Maksudnya adalah beberapa hari yang Nabi berbuka pada bulan Syaban. So ada 2 riwayat. So dua-dua, ada tahun yang Nabi puasa penuh Syaban dan ada tahun yang Nabi tak puasa penuh Syaban. So fleksibel. So kalau orang nak puasa 3 bulan straight, tak perlu nak membid'ahkan, tak ada. Ya, kita ambil umum, banyakkan berpuasa tak ada masalah. Kalau dia larat dan tidak memudaratkan dirinya, tidak mengganggu kesihatannya, no problem. Ya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga bulan Rajab, itu termasuk bulan haram, banyakkan beribadah dan banyakkan berpuasa. Ya, manakala hadis-hadis dhaif yang menyebutkan tentang bulan bulan Rajab adalah bulan maghfirah. Itu hadis dhaif. Dan ada yang bertaraf dhaif jiddan dan ada bertaraf maudhu'. Okey, yang bertaraf maudhu' kita tak boleh pakai. Dhaif jiddan pun kita tak pakai. Ya. Yang dhaif tak ada masalah. Boleh kita ambil dan kita amalkan sebagai fadail a'mal. Benda ni kita dah cerita panjang dah tentang amalan hadis-hadis dhaif untuk fadail a'mal. Ya. Selagi mana tidak mencapai tahap dhaif jiddan dan selagi mana tidak dhaif jiddan ni terlalu lemah. Kalau lemah ringan tak ada masalah.
Dan apatah lagi kalau palsu memang haram untuk diamalkan sama sekali. Baik, bukan saja bulan ini, wa fi baladikum hadha, iaitu di negeri kamu ini, iaitu di Mekah Al-Mukarramah, tanah haram. Dua tanah haram, tuan-tuan. Ya, tanah haram ni tak boleh kita nak memburu, tak boleh kita nak tembak rusa ke apa, ya. Tapi kalau nak sembelih binatang tak apalah untuk makan, tapi memburu tu tidak dibenarkan, ya. Tak boleh kita nak bergaduh ataupun, maksudnya mulia tempat ini, iaitu tanah haram Mekah dan tanah haram Madinah. Dan satu lagi tanah haram dekat Al-Quds, Jerusalem, itu pun tanah haram. Maksudnya perbuatan-perbuatan dosa maka akibatnya lebih besar, kecamannya lebih besar, tuan-tuan. Kecaman dia lebih besar kalau kita dilakukan di tanah haram berbanding dekat luar sana, tuan-tuan. Ya. Jadi inilah yang disebutkan oleh Nabi SAW tentang kemuliaan. Cuma ulama berselisih pandangan. Kalau di tanah haram Mekah, boleh tak hukum hudud dijalankan? Contoh, kalau orang yang murtad, ya, ataupun orang yang direjam, hukum mati ataupun dijalankan hukum qisas. Orang yang membunuh orang, sabit salah dia membunuh orang, hukum qisas, dia kena bunuh juga. Boleh tak dijalankan hukum hudud, iaitu membunuh dekat lawan kawasan Mekah? Ya, ulama berselisih pandangan. Majoriti ulama kata boleh. Maksudnya diharamkan darah-darah kalian di dalam Mekah ini bukan tidak termasuk hudud. Maksudnya kalau orang tu dia kena hukuman qisas membunuh, maka boleh dijatuhkan hukuman qisas ketika berada dalam kawasan tanah haram, dibolehkan. Ya. Baik, ada dalil disebutkan oleh para ulama. Ada seorang lelaki namanya Ibnu Qatal, seorang penyair jahiliyah. Ya, dia awal-awalnya Islam, kemudian dia murtad. Selepas dia murtad, dia mengarang syair-syair yang indah menghina Nabi SAW. Dia buat syair, dia kan pakar bahasa, tinggi sastranya, maka dia buat satu syair dan syair itu dialunkan oleh hamba-hamba perempuannya. Dan isi kandungan syair itu penuh dengan penghinaan pada Nabi SAW. Ijma' ulama, tuan-tuan, tak kira mana-mana mazhab, menghina Nabi, merendah-rendahkan kedudukan Nabi, hukumnya kufur, kafir. Wajib diminta taubat, kalau tak bertaubat, dibunuh. Maka bila ketika peristiwa Fathu Makkah, pembukaan kota Mekah, umat Islam berjaya menakluk kota Mekah, maka Ibnu Khattal takut. Maka dia nak selamatkan diri dia, dia pergi dekat Kaabah, dia bergayut, dia berselindung di sebalik kiswah Kaabah. Kenapa dia berlindung di sebalik kiswah Kaabah? Sebab nak selamatkan diri dia. Kononnya apabila dia bergayut ataupun berlindung di sebalik kiswah Kaabah, Nabi tak berani nak bunuh dia. Kaabah kot. Maka sahabat nak tangkap dia, nampak dia pegang bergayut dekat depan Kaabah. Sahabat tak berani nak bunuh. Maka jumpa Nabi, wahai Rasulullah, Ibnu Khattal tu sedang bergayut dekat kiswah Kaabah. Nabi kata, uqtuluhu, bunuh dia. Bergayut ke, bersandar ke, peluk ke apa, tangkap dia. Hatta dalam Kaabah sekalipun kau tangkap, kau bunuh dia. Ya. Jadi ini dalil lah, dalil ulama kata hukum hudud. Tidak termasuk pengharaman pertumpahan darah yang dimaksudkan. Yang dimaksudkan pertumpahan darah ini adalah pertumpahan yang tidak dihalalkan tanpa perkara-perkara yang hak. Maka hudud adalah perkara yang hak. Maka akhirnya Ibnu Khattal dibunuh dekat kota Mekah. Ya, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah yang disampaikan oleh Nabi SAW. Baik, Nabi SAW sebut liyuballigha syahidul ghaibah. Maka Nabi kata hendaklah orang yang menyaksikan ini menyampaikan hadis ini kepada yang gaib. Nabi kata, siapa dengar hadis ni, maka sampaikanlah kepada mereka yang tak hadir. Maksudnya yang sama-sama dengan Nabi pergi haji, yang join Nabi, yang ramai sahabat yang tak dapat pergi haji duduk dekat Madinah. Tolong nanti bila balik nanti tak sempat jumpa aku, Nabi dah wafat, Nabi kata sampaikan kepada orang yang gaib. Hadis ni menceritakan tentang fadilat, kelebihan
tanggungjawab kita untuk sampaikan ilmu pada orang lain, tuan-tuan. Ya, sekarang ni nak sampaikan ilmu senang, tuan-tuan, senang sungguh. Cukup senang. Kalau dulu tu tak ada cara lain, verbally dengan written, cara tulis. Itu saja. Tapi zaman sekarang ni cukup mudah. Forward je, tuan, forward. Forward dia, betul? Ada orang dia catat, apa boleh forward. Tuan-tuan, ini kita forward video-video ceramah untuk guru kita ni, tuan-tuan, itu pun sudah menepati sunnah Nabi, liyuballighu syahidul ghaibah. Orang yang hadir menyampaikan pada orang yang tak dengar. Ini maka automatik kita pun mendapat pahala sunnah Nabi SAW. Kedua, kita dapat pahala membuka jalan kebaikan. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan fa'alaihi ajruha wa ajru man amila biha. Sesiapa yang membuka jalan kebaikan dan jalan kebaikan itu dilalui ataupun dilaksanakan oleh orang lain, maka baginya ganjaran orang yang melakukan kebaikan itu. Tuan-tuan, kita share ilmu. Katakanlah ada ustaz mengajar ilmu, cerita tentang salat sunat. Dah azan dah? Ke belum pergi dah azan? 5 minit, okey. Ya. Jadi, kita sampaikan ilmu tu. Katakanlah ustaz tu cerita tentang fadilat salat duha. Contoh. Jadi dia pun ceritalah. Ustazah tu cerita fadilat dia begini, rezeki tak putus. Ya. Sampaikan. Sama ada dalam bentuk tulisan ataupun dalam bentuk video tu dia share pada orang lain. Orang lain dengar. Orang dengar video tu padahal dia tak datang pun. Tapi dia dengar share kawan tu. Maka orang lain pun beramal dengan amal. Dia pun buat duha. Sebab dengar video tu. Maka orang yang forward video tu, Nabi kata membuka jalan kebaikan. So jalan kebaikan apa? Solat sunat duha. Dia tak buat pun, dia tidur. Lepas subuh tu tidur. Tak buat pun. Tak apalah, tak wajib kan. Ya. Jadi orang lain dengar video tu. Maksudnya bila orang lain dengar video tu, dia buka kebaikan. Dia buka pintu kebaikan. Dan pintu kebaikan dilalui oleh orang itu. Bila orang tu buat kebaikan, orang yang solat duha tu dapat pahala. Dia yang share ceramah ustazah tadi, itu ustaz tadi, dia pun dapat pahala solat duha. Dia dapat pahala. Itu hadis sahih. Bukan hadis dhaif, tuan-tuan. Itu kelebihan banyak sekali lah. Sebab tu, tuan-tuan, ya, kalau nak zaman sekarang ni, nak sampaikan ilmu, tak perlu jadi ustaz, tak jadi ustazah. Ya, dia cukup kalau rajin lah. Kalau rajin, ada orang yang umur dah sebab belajar. Ada saya jumpa, ada brother tu umur 40-an. Start umur 40-an, dia belajar. Dia cari tok guru yang duduk kat KL ni, dia belajar bahasa Arab, dia belajar kitab. 4-5 tahun, okey, dia boleh baca bahasa Arab, dah boleh start baca kitab. Maksudnya, officially dia dah boleh jadi ustaz dah. Walaupun tak ada degree, tapi dia belajar. Tak kisahlah tu. Dia belajar juga. Kan? Jadi baca kitab betul. Dia punya interpretation baca kitab sebab ilmu alat ada. 5, 6 tahun, 7 tahun belajar dengan tok guru yang duduk sini, tuan-tuan. Dia dapat ilmu tu. Dia faham. Ya. Jadi, disampaikan ilmu tu. Tapi kalau orang tak boleh macam tu, tak sampai tahap dia mampu nak belajar secara formal bertalaki, ada banyak cara untuk sampaikan ilmu. Dan Nabi kata, asa ayyuballigha man huwa aw'a lahu minhu. Barangkali, ya, yang menyampaikan itu akan sampai ilmu itu kepada orang yang lebih faham daripadanya. Nabi kata, ilmu yang kamu dengar daripada Nabi SAW ataupun ilmu yang didengari daripada apa yang Nabi SAW sabdakan, barangkali, Nabi kata, barangkali apa yang kamu sampai itu kepada orang lain, orang yang dengar apa yang kamu sampai itu lebih faham daripada kamu. Manfaat dia lebih, tuan-tuan. Ini menunjukkan bahawa pemahaman dalam sudut agama ni manusia berbeza-beza. Kita dengar, ya, dalam ramai-ramai ni, tuan-tuan, mungkin ada yang tak berapa nak faham apa saya cakap. Ya, kelemahan saya, mungkin cara penyampaian tak berapa. Tapi ada orang tu, saya boleh cakap separuh, dia pun dapat tahu ustaz dia cakap pasal apa. Ada orang dia memang ada kelebihan. Dia bukan lemah, ya, tapi kelebihan dan tahap pemahaman seseorang tu berbeza. Jadi sebab itu Nabi kata penting kalau sesuatu ilmu tu kita sampai kepada orang lain, dan fakta itu bila sampai pada orang lain, maka dia akan dapat
pemahaman yang lebih tinggi dan manfaatnya lebih. Dan bila disampaikan kepada orang lain, dia bukan hanya sampaikan fakta yang betul, tetapi disampaikan maksud yang sebenar. Jadi itulah tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bila menyampaikan sesuatu fakta tu sudah tentu kita kena ikut audience kita. Kita kena ikut mad'u kita. Banyak sekali kata-kata ulama salaf, kata-kata dalam kalangan para sahabat, ya, yang menyebut khatibun nas ala qadri uqulihim. Ada sahabat, saya lupa sahabat apa yang siapa yang cakap ni, dia kata bahawa hendaklah kamu menyampaikan ilmu itu mengikut kadar akal masyarakat. Audience kita kena tengok. Kadang-kadang ada masyarakat yang boleh kita sampaikan peringkat tertinggi ilmu tu. Ada yang tak boleh. Mungkin di sini kalau dekat USJ ni tuan-tuan, mereka yang berperingkat elit. Ya, ada T20, ya, kalau B40 pun jenis yang high education dan sebagainya. Jadi berbeza. Kalau mungkin dekat pendalaman perkampungan, dia berbeza tuan-tuan. Macam saya pergi dekat Sabah, Keningau semua tu, kita pun pening kepala. Orang dia jenis macam mana kita nak sampaikan. Jom kita duduk study dengan ustaz-ustaz kat sana. Okey, orang dia macam mana? Study lah, duduk. Dah faham, okey, ustaz dekat Keningau ni jangan cakap macam ni, jangan cakap macam ni. Cakap macam ni saja, simple lah. Kita faham, belajar dulu. So ustaz-ustaz Jakim yang duduk sana tu faham, barulah mudah untuk kita sampaikan apa yang kita nak sampaikan. Baik, kita bagi laluan azan dahulu sebelum kita teruskan insya-Allah sedikit. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita lihat ya, macam ilmuan salaf pada zaman dahulu, ya, contoh Imam Ahmad bin Hanbal, pengasas mazhab Hanbali. Dia ni, Imam Ahmad ni ulama hadis. Dia ada satu musnad Imam Ahmad yang mengumpulkan hampir 40,000 hadis. Ya. Dan Imam Ahmad ni anak murid kepada Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i ni dia banyak ambil hadis daripada ulama-ulama Mekah dan Madinah. Kemudian bila dia pergi Iraq, dia bertemu dengan ulama-ulama sana. Dan kemudian apabila dia kembali dekat Mekah, kampung dia jumpa Imam Ahmad, yang mana ketika Imam Ahmad buat haji. Imam Ahmad ni walaupun dia banyak berguru dengan Imam Syafi'i, tapi Imam Syafi'i juga ada ambil beberapa hadis daripada Imam Ahmad bin Hanbal. Ya. Walaupun Imam Syafi'i ada meriwayatkan hadis, ambil hadis daripada hadis-hadis ahli Iraq, daripada Imam Ahmad tuan-tuan, maka Imam Malik dia kata Imam Syafi'i ni dalam pemahaman hadis dia lebih hebat daripada aku. Dia lebih hebat. Ini banyak sekali lah kata-katanya. Dia puji Tok Guru dia kata, tak pernah aku jumpa pemuda Quraisy yang mempunyai ketajaman akal dan kekuatan fikiran untuk mengeluarkan mutiara-mutiara hadis daripada hadis-hadis Nabi SAW. Jadi ini umpamanya lah, seolah-olahnya satu kemuliaan yang Imam Ahmad dapat apabila disampaikan hadis yang Imam Syafi'i tak pernah dengar, maka Imam Syafi'i itu dapat keluar istinbat berdasarkan kaedah-kaedah dan kekuatan akal dia ada. Ya, kebijaksanaan Imam Syafi'i ni tuan-tuan, dia ada satu kelebihan sampai dia mampu untuk menulis buku usul fiqh yang cukup sistematik. Ilmu usul fiqh adalah bagai satu kaedah matematik macam mana kita nak faham Al-Quran dan hadis dengan cara yang betul. Ini Imam Syafi'i yang buat. Ya. Cuma kita lihat bagaimana, ya, walaupun Imam Syafi'i ini dia mempunyai jasa ataupun dia ada, kata orang tu, termakan budi dengan Imam Ahmad, tetapi kelebihan yang ada pada Imam Syafi'i itu sangat dipuji oleh Imam Ahmad kerana kebijaksanaan yang dia ada. Cuma sekarang ni tuan-tuan, lately 2-3 hari ni tuan-tuan, kita cukup sedih lah. Kita cukup sedih ada ya, kalangan-kalangan netizen ni mula merendah-rendahkan Imam Syafi'i. Mula-mula ni kalau tahun lepas ni ada seorang pendakwah bebas, itu pun sudah diharamkan didakwah, diputuskan sesat oleh Jabatan Mufti Terengganu. Ya. Jadi pada mula dia menghina banyak-banyak ulama. Dia menghina Imam Abu Hanifah, Imam Mazhab Hanafi, dengan penghinaan yang cukup teruk. Ya, dia kata Imam Hanafi ni tak ikut hadis Nabi SAW. Tapi sekarang yang muncul pula dekat Malaysia ni, netizen biasa yang asasnya tak ada ilmu agama, yang tak reti bahasa Arab, menghina Imam Syafi'i radhiyallahu anhu.
Kata Imam Syafi'i ni banyak fatwa-fatwa yang gila lah. Betul lah tak? Kata Imam Syafi'i ni tak confident dengan pandangannya sebab tu ada qaul qadim, ada qaul jadid, macam-macam. Kita tengok pun terkejut, berani sungguh tuan-tuan. Ulama-ulama mujtahid yang taraf Imam Hanafi, Imam Syafi'i, boleh selamba dia kutuk macam tu saja. Yang kutuk-kutuk tu baca Al-Quran pun tak gerti, saya yakin. Bahasa Arab pun tak gerti. Saya ada screenshot tapi saya tak sempat nak baca lah. Kalau nak boleh minta dekat saya. Berani. Nama pun ada. Berani sungguh. Ya. Tapi itulah. Ya. Mula-mula ya, kita tak ada masalah. Bagi saya tak ada masalah. Kalau ada ilmuwan dia tak bersetuju dengan pandangan mazhab Syafi'i, dia mengkritik, itu biasa. Itu disiplin ilmu. Imam Syafi'i mengkritik mazhab lain mengkritik Imam Syafi'i. Kemudian imam-imam seterusnya pun sama juga. Untuk mempertahankan mazhab masing-masing, mereka menguatkan hujah masing-masing, mereka mengkritik mazhab lain. Itu biasa. Tapi kritikan dengan kadar yang harmoni. Hatta zaman sekarang ni tuan-tuan, kita dekat Malaysia ni pun ada pandangan kita tak ambil mazhab Syafi'i. Ya, tapi kita tidak mengambil mazhab Syafi'i, tidaklah berteraskan penghinaan dan sebagainya. Hatta kalau ada ilmuwan dekat Malaysia ni, dia tak bersetuju. Dia kata pandangan Imam Syafi'i ini ya boleh katakan kalau ikut maslahat zaman sekarang ni tak sesuai. Tak apa, tak ada masalah. Itu keyakinan dia, tak ada masalah. No problem. Tak ada masalah dalam bab mengkritik ini. Tapi kadang-kadang kalau mengkritik tak kena cara ni, netizen pengikut-pengikut kat bawah ni, ya, dia salah faham. Dia rasa macam dirinya lebih terror, lebih hebat. Sedangkan dia tu nak faham hadis pun tak reti. Nak baca Al-Quran ni ada baris pun salah baris tuan-tuan. Ada baris tu. Imam Syafi'i 9 tahun dah hafal Al-Quran. Umur belasan tahun dah hafal Muwatta. Imam Malik ada 2,000 lebih hadis dia hafal. Ya, macam-macam isu lah. Isu berkaitan dengan sembelihan ahli kita. Banyak perbahasan. Jadi perbahasan tu panjang, kita nak cerita tapi tak cerita. Tapi kita nak kena faham. Dalam erti kata mungkin kita tak bersetuju ataupun kita rasa macam tak kena je. Hold dulu tuan-tuan. Kalau nampak pandangan imam ni macam betul ke? Kita kalau ikut perasaan kita, kita rasa macam tak setuju. Tapi tuan-tuan kena sangka baik dengan ulama. Tunggu dulu. Kita tak cukup ilmu, kita tak faham. Kena belajar lagi tuan-tuan. Tak kira lah mazhab apa sekalipun. Kita mazhab Syafi'i, kita tengok mazhab Hanbali punya pandangan, lain macamnya ni. Hold dulu tuan-tuan. Hold dulu. Sebab kita tak faham, ilmu kita tak sampai. Kita tak tahu hakikat sebenarnya. Berapa banyak fakta-fakta yang kita nampak baca dekat tajuk, tak puas hati. Tapi bila kita baca, itu maksud dia, baru kita faham. Banyak tak? Biasa berlaku. Sama jugalah bila kita lihat zahir fatwa ulama-ulama mujtahidin yang tak kena dengan jiwa kita, macam tak kena dengan keadaan sekarang, jangan terus sangka buruk. Yang cepat sangka buruk lah yang menghina Imam Syafi'i ni tuan-tuan. Imam Syafi'i keluar fatwa yang gila lah. Imam Syafi'i memandai-mandai kritik guru dia lah. Apa cerita ni? Kena baik sangka baik dan kena banyak belajar tuan-tuan. Tak kira lah mana-mana ulama' sekalipun, jangan cepat kita nak melatah, jangan cepat kita nak apa. Sedangkan ulama'-ulama' yang kita hina tu dipuji oleh ulama'-ulama' yang lain. Ya, ulama' yang cukup hebat, berkredibiliti, yang banyak jasa pada masyarakat, dari mana ilmunya itu sampai sekarang diguna pakai. Tiba-tiba netizen yang tak sampai satu debu tapak kaki Imam Syafi'i pun tak sampai, tiba-tiba nak menghentam, nak menghina dan merendah-rendahkan Imam Syafi'i. Hati-hati tuan-tuan. Hati-hati. Ya, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Kita pun tak kata orang yang tak bersetuju dengan mazhab Syafi'i itu menghina, tidak. Kita kat Malaysia pun ada juga bab zakat, ada yang bab zakat kita tak ambil mazhab Syafi'i. Adakah kita menghina? Tidak. Tapi cara tu, cara tu. Okey, dalam soal ni kita pakai pendapat mazhab Hanafi. Kadang-kadang dia kata, okey, dalam hal ni kita ambil mazhab Hanafi, Imam Syafi'i salah. Janganlah macam tu. Jagalah sikit mulut tuan-tuan. Ya. Kalau pula kita mazhab Syafi'i, saya mazhab Syafi'i, mazhab Hanbali tak betul. Tak bolehlah macam tu. Ulama' pun ada istilah-istilahnya. Okey, khilaf dalam bab ni, zakat fitrah boleh bayar duit ke bayar gandum? Okey, mazhab Hanafi kata boleh bayar pakai duit. Ini pandangan yang rajih. Pandangan yang kuat. Mana pandangan yang kurang kuat, dan nampak tu istilah yang digunakan oleh para ulama' tu penting. Ya, kita faham kadang-kadang ada yang kata lemah dan sebagainya, bukan dia nak menghina, tapi kesan tu kadang-kadang bila sampai ke orang bawah ni,
Ada jadi macam. Orang bawah ni macam-macam tahap pemikirannya. Dia boleh salah faham ilmuan kaguman dia tu, menyampaikan istilah tu dia faham sahala lain, maka timbullah penghinaan dan cercaan yang tak sepatut dikeluarkan. Ya, baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setakat itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita mendapat rahmah dan maghfirah. Mohon maaf atas kesilapan dan kekurangan yang baik hanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Kekurangan kesilapan daripada diri saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. اللهم لا تدع في مقامنا هذا من إلا غفرت ولا من إلا فرجت ولا مريض إلا شفيت ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.